Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang dikasihi Dr. Haji Hazman bin Hassan sebagai timbalan dan Dipertua MAIPS, Kiai Ustaz Nazim, CEO MAIPS. Ustaz Nazim hari ni dia pakai lain sikit, dia jadi Kiai. Pengurus Hidayah Center Tuan Yusni, yang Dipertua Ikram Pulih Muhammadiyah Dr. Syahril, Saudara Muhammad Azmi bin Muhammad Cik Muhammad Syukri, Assistant Vice President untuk Family Agency Takaful Ikhlas. Dan siapa lagi ni? Abdul Aziz bin Mizan, pengurus Hidayah Center Foundation. Saya baca nama-nama ni yang ada depan saya, yang mana terlepas minta maaf. Saya ni kalau saya dia tak boleh pakai yang ni. Kita pergi pakai yang ni. Boleh? Dia tak usah kucai lah. Nah? Apa, kalau saya ceramah di sini, saya ni jauh daripada tuan-tuan yang kebanyakannya di sana. Dan kalau saya berceramah, saya rasa tadi tuan-tuan dan perempuan telah dengar ceramah yang panjang. Saya minta pada pihak penganjur supaya kalau boleh kita buka sesi soal jawab dalam masa yang ada. Boleh ke punya? Ya? Kita minta saudara-saudara kita yang bukan Muslim tanya soalan, apa-apa saja soalan. Soalan yang sensitif pun boleh, tak sensitif pun boleh. Jadi kita ada ruang untuk kita jawab. Lepas tu kita boleh bermesra. Jadi mungkin mereka ada soalan, mereka mai, mereka nak tahu orang Islam buat apa, pasal apa. Jadi kita bagi peluang mereka bertanya. Jadi saya akan pegang mikrofon ni ataupun ni bagi kepada mereka. Jadi kita boleh bincang apa yang menjadi persoalan di kalangan kita. Boleh. Kita punya DJ kita tak usah main dah. Muzik-muzik pun nanti sekejap kita buka balik. Siapa ada soalan tanya? Tanya pasal Islam, pasal apa? Bagi meja ni dia orang boleh tanya. Ada soalan? Mungkin mereka ada soalan yang selama ni mereka rasa nak tanya, pasal apa Islam buat macam tu. Mungkin mereka tahu, dapat keliru. Terima kasih. Kalau sebut nama sikit, kita boleh berkenalan. Sempetang, nama saya. Okey, soalan saya untuk petani. Okey, macam kami menyambut hari Deepavali. So tarikh yang kami menyambut hari Deepavali itu dalam India lah, kami akan tengok itu bintang dan bulan untuk menyatakan hari Deepavali macam Deepavali selalunya datang bulan 11, bulan 10 macam tu. Tapi sebab apa raya setahun dia akan extend satu bulan. Oh, pasal apa raya orang Islam? Ya. Okay. Ada mikrofon lain tak? Ada. Okey, terima kasih. Saya menjawab kat sini lah. Jauh sangat sana kan.
Jadi dia pun tak kenal orang Islam selalu mungkin jumpa saya mufti boleh. Tapi mungkin orang non-Muslim kadang-kadang tak sempat jumpa. Saya duduk sini senang tanya. Dalam Islam dia dalam tahun ni dia ada dua istilah. Satu dia panggil Syamsiah, lunar, dia tengok kepada matahari. Satu tengok kepada bulan. Jadi pengiraan tahun di dalam Islam ni dia tengok bulan. Hari, kedatangan hari itu dia tengok bulan. Jadi bila kita dengar orang Islam kata tahun Hijrah, dia tengok bulan. Jadi hari orang Islam ni, hari dia masuk ialah apabila masuknya waktu maghrib. Sekejap lagi kita buka puasa, artinya dah masuklah hari yang next. Jadi maghrib. Jadi waktu maghrib tu sebab kalau orang Islam dia nak raya malam tu, dalam sebahagian ulama-ulama Islam ni, malam itu dia sudah mula takbir raya, dia kira dah masuk. Jadi dia melihat kepada kemunculan anak bulan. Macam mana? Bulan tu apabila dia duduk satu garis lurus antara matahari dan bulan, bila dia muncul, cahaya matahari tu terlindung. Apabila dia mula nak muncul sedikit tu, dia nampak anak bulan tu, crescent tu, dia nampak bulan sabit, anak bulan tu. Bulan yang akan mula muncul itu, dia kira sebagai satu kehadiran bulan yang hari yang baru. Jadi hari yang baru tu telah ni dia kira, dengan itu dia kira masuknya next day. Dengan di situlah orang Islam mengira perjalanan seterusnya lah bulan-bulan mereka. Dulu orang Arab dia tak ada kaedah. Kaedah dia melihat begitu untuk mengetahui kedatangan bulan. Cuma bila zaman dah berubah, teknologi dah berkembang, ilmu manusia terhad pada zaman dahulu dengan cara tengok bulan dengan mata. Sebab tu kita kalau tengok orang Islam duk teropong tu kan, dia nak teropong anak bulan tu, bulan yang baru. Kalau dia nampak. Tapi sekarang oleh kerana ada ilmu astronomi berkembang, Islam adalah tokoh-tokoh Islam dululah, kalau kita belajar di dalam perkembangan ilmu astronomi yang ditulis oleh tokoh-tokoh barat, juga mereka mengakui bahawasanya Muslim adalah orang yang, masyarakat yang paling utama yang develop ilmu astronomi. Kerana Muslim bukan guna astronomi nak tahu bintang saja, tapi nak tahu tentang banyak benda. Tentang puasa mereka, tentang haji mereka, tentang waktu semayang mereka. Waktu semayang dia kira disampuk semualah. Dia termasuk juga tentang matahari. Dengan itu, sebab tu dia tengok tiap-tiap tahun. Sebab tu dia tengok tiap-tiap tahun. Tapi bila ilmu astronomi berkembang, di Malaysia kita combine. Kalau tengok anak bulan tak nampak, tetapi dalam ilmu astronomi kata bahawasanya bulan tu memang ada di situ. Syarat dia tu dah ada. Cuma mata je tak nampak, kita kira ada. Tapi kalau kita tengok astronomi kata tak ada, tapi bila tengok ada, kita kira tengok. Kita pakai yang tengok. Itu kaedah yang digunakan lah. Tapi orang Islam ke arah masa hadapan ni cuba nak satukan kalender, nak kuatkan ilmu astronomi tu. Itu puncanya ada perbezaan. Mungkin dalam di Bali dia tengok juga, itu orang Islam menyebabkan mereka tengok. Mereka tengok puasa, raya, mereka tengok juga musim haji. Okey. Terima kasih. Okey. Ada lagi soalan lain? Okey dah. Salam sejahtera dan salam petang lah kepada yang hadir. Saya nak tanya dua soalan. Yang pertama, apakah keunikan bulan Ramadan di mana umat Islam beribadah puasa? Dan juga bila Syawal timbulnya, datangnya,
disambut perayaan itu. Iaitu keunikan. Dia ada banyak bulan, tapi yang kedua-dua bulan ini mempunyai satu keunikan. Aku nak tahu maksud ataupun fahaman lah. Dan satu lagi adalah Al-Quran, yang sucinya hanya bagi pengetahuan saya lah, hanya ditulis dalam bahasa Arab. Jadi macam kami, orang India dan bangsa-bangsa lain, ada tak boleh baca dalam bahasa kami untuk pemahaman? Itu soalan saya. Okey. Saya jawab yang nombor 2 dulu. Quran dia diturunkan di dalam bahasa Arab. Yang teks di dalam bahasa Arab tu dia panggil divine text. Teks ini sacred. Teks ni dia tak boleh ubah. Dia tak boleh nak letak perkataan pertama pergi kedua dia tak boleh. Dia mesti fix macam tu. Daripada the day Quran tu turun sehingga hari ini orang Islam tak ada. Orang Islam ada banyak pandangan yang berbeza dalam dunia ni, tapi mereka tak ada dua Quran. They always have only one copy of Quran. Tak ada Quran orang mazhab lain-lain, sekolah lain ada, orang Iran lain, tak, Quran sama. Sebab teks itu yang asal sama. Cuma yang beza apa dia? Terjemahan dia. Bila orang Melayu nak baca, orang Melayu tak mampu faham Arab, orang Melayu ada orang tolong terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Bila orang putih nak baca, orang English nak baca, dia orang tak faham, Quran translated kepada English ada. Jadi ada tak Quran yang telah translate ke dalam Tamil, ke dalam Urdu, ke dalam Hindi? Ada. Ada. Jadi kalau mau, Hidayah Center akan bagi. Hidayah Center kena bagi. Mana ada Hidayah Center? Make sure you provide one copy of Quran translated in Tamil. Tamil lah? English. Tamil, dalam Tamil. Translated. That one you boleh baca. Boleh baca. Jadi mudah untuk tahu. So yang tak berubah, yang kenapa, apa beza yang translate dengan yang Arab tu? Kalau ada translator tu dia guna ayat dia sendiri mengelirukan, orang Muslim dia sentiasa ada yang the original one. So kita can check. Oh, you punya terjemah tak tepat ni. So we can refer to the original one, which is in Arabic, di dalam bahasa Arab. Okey. Soalan kedua, apa istimewa bulan Ramadan? Bulan Ramadan Allah bagi kurniaan kepada orang Islam supaya orang Islam membanyakkan ibadat, makin banyak buat benda-benda yang baik, kerana Allah menggandakan pahala dia, reward dia. Sebab ini adalah macam satu program yang Tuhan nak invite, nak ajak orang Islam buat baik. Jadi dia bagi satu kelebihan. Macam misalnya kita nak galakkan orang buat satu baik, kita kata hari ini siapa yang buat satu kebaikan, saya akan bagi kelebihan. Mungkin kemarin saya tak bagi, hari ini saya beri. Jadi orang Islam melalui apa yang Allah sebut dalam Quran, apa yang Nabi Muhammad bagi tahu, satu bulan you buat ibadat. Kalau you bagi sedekah, bulan lain you donate, bagi derma pada orang, bulan lain pun dapat pahala juga. Tapi bulan puasa, lebih pahala dia. Kemudian dia galakkan supaya siang berpuasa untuk menahan diri daripada melakukan benda-benda yang salah. Malam dia suruh kita sembahyang. Tumpu bangun malam sembahyang. Dia suruh kita menderma. Habis bulan dia macam satu kejayaan di dalam satu program. Dia bagi kita satu hari untuk hari raya. Dalam Islam yang betulnya, hari raya only one day. The first Syawal. Tapi orang Malaysia dia suka raya banyak. Itu orang Melayu dia raya sampai sebulan. Tapi actually dalam Islamic teachingnya only the first day of Syawal. Hari pertama bulan Syawal. Yang lain tu kira seronok sajalah. Hari itu saja yang dia orang datang sembahyang, pergi sembahyang dan seumpamanya. Jadi yang istimewa tu bulan Ramadan. Syawal tu dah buka dah. Jadi dia bagi satu hari untuk raya. Itu dia punya
filosofi ataupun tujuan adanya bulan puasa ni. Sebab tu orang Islam dia berlumba-lumba nak buat baik pada bulan puasa ni. Dia nak sedekah, dia nak apa. Bukan bulan lain tak boleh. Bulan ni dia dapat pahala yang lebih. Okey, jelas ya? Okey. Ada soalan sini? Silakan. Ada soalan? Okay. Kita ada lagi setengah jam. Ada lagi soalan? Bagi dua orang tanya. Angka ada apa soalan tanya? Tak mau tanya. Kita bagi peluang. Mungkin ada perkara yang sensitif. Takut tanya sekali orang Islam marah. No. Hari you boleh tanya saya. You boleh even nak petikai pun. Boleh. Tanya, kenapa lah orang Islam buat macam ni? Tanya, it's okay. Tak ada, nobody boleh marah. Sebab kita kadang-kadang kita tak tahu. Bila kita tak tahu menyebabkan kita salah faham. Okey, ada lagi? Tak ada baru. Tak ada bagi kat orang Islam tanya. Okey. Okey, bila tak ada lagi saya akan pergi tanya pada orang yang saya pilih satu soalan ni. Lagi saya akan tanya meja mana-mana yang saya tak kenal, saya tanya satu soalan. Boleh? Ada ni tanya. Mana? Kiai nak tanya. Oh, Datuk kat belakang. Assalamualaikum, Datuk. Saya punya soalan ni mewakili ramai lah sebenarnya. Nak tanya pendapat Datuk. Kita raya hari Jumaat ke hari Sabtu? 21 ke 22? Kacau. Itu saja soalan daripada kami semua, Datuk. Setakat ni Dr. Hazman je yang tahu. Tadi saya sebut tentang kiraan. Dari segi kiraan untuk orang yang Muslim, dari segi kiraan yang JAKIM buat dengan kriteria baru. Kriteria baru ni maksudnya dari segi kadar, tinggi, jarak, lengkung. Kiraan JAKIM tu menunjukkan hari Sabtu, kiraan dia. Dia kata dia ramalan dia hampir pastilah hari Sabtu dia. Tetapi ahli-ahli falak yang lain, saya dah sebut sebelum ni, Muhammadiyah di Indonesia, mereka punya kiraan mengambil kira soal wujudul hilal. Wujudul hilal. Hilal tu ada, mereka kata hari Jumaat adalah hari raya. Dalam kiraan mereka, calculation dia orang. So calculation itu menyebabkan Muhammadiyah ni, bukan kerajaan Indonesia, Muhammadiyah ni adalah satu organisasi besar. Muhammadiyah telah isytihar raya pada hari Jumaat. Cumanya kita baca berita daripada UAE, United Arab Emirates, telah menyatakan bahawasanya dia punya pusat kajian astronomi dia, raya mereka ialah hari
Jumaat. Cuma perbezaan dia sedikit ialah dari segi matlak, tempat terbit tu dia berbeza pasal dia jauh daripada kita. Tempat terbit itu. Itulah mungkin kalau nak ni, tetapi tidaklah mustahil untuk raya pada hari Jumaat juga. Kalau ada orang nampak. Jadi perlih ni nak kena teropong bagi jadi nampak. Melainkan tak nampak tak boleh. Ustaz Nazim kan beli teropong yang kuat sikit supaya kita boleh nampak. Ha? Jadi di situ ada sedikit kekeliruan tentang bila hari raya. Saya sendiri sebagai peribadi saya dah sebut, saya meminta kepada JAKIM untuk kembali menyemak semula kriteria yang mereka gunakan. Kriteria ni baru digunakan tahun lepas dengan tahun ini. Kriteria ni telah menimbulkan kekeliruan. Tahun lepas dah keliru. Padahal dia orang kata tak nampak, ternyata tahun lepas nampak. Dan ini adalah merupakan pemilihan kriteria yang mungkin boleh dipersoalkan. Ini kerana tim yang JAKIM lantik tu, mereka itulah yang buat kriteria tu dan telah bentangkan kriteria ni. Mereka bentang kepada muzakarah yang membabitkan mufti-mufti. Mufti-mufti bukan ahli falak kebanyakannya. So, mereka tak dapat nak bagi satu pandangan balas. Dan peliknya, kita tak wajar berlaku lah pasal kita di matlak yang sama. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Cambodia, sepatutnya raya dan puasa pada hari yang sama. Tak payah. Salah satu tempat nampak, patut dipakai pada tempat yang lain. Tak payah kalau Malaysia nampak di salah satu tempat, nak pakai Malaysia saja. Penyelarasan di peringkat atasan perlu dibuat. Kalau tidak, macam pelik. Masing-masing mengikut kerajaan masing-masing. Jadi ini kita menggesa supaya negara-negara ASEAN menyatukan hal ini. Kalau Indonesia nampak, cukup Malaysia pakai. Kalau Malaysia nampak, Indonesia pakai. Kalau Brunei nampak, yang lain pakai. Kalau Singapura nampak, yang lain pakai. Tambah kita diperoleh. Tak adalah kita nanti saya rasa orang Thailand akan raya Jumaat. Tak mustahil. Kita yang sebelah tak raya lagi. Kita pun lintas pergi Padang Besar, kita raya balik sana. Jadi ini adalah sesuatu yang tak wajar. Ini bukan soal Islam, soal pengurusan. Pihak JAKIM khususnya mungkin perlu melakukan sedikit semakan di dalam hal ini. Ya. Okey. Ada lagi? Jadi nak raya tak? Cuma siapa yang beli tiket hari Jumaat, berhati-hati. Ada soalan? Kalau tak nak soalan, saya nak berhenti dah. Saya duk ingat uncle-uncle kita di sana tanya. Dia orang senior. Tapi dia orang malas sembang. Okey, kalau tak ada, saya nak sebut satu hal yang boleh kita kongsi dengan saudara-saudara non-Muslim juga. Salah satu sifat penting ajaran Islam ini, Islam dia tidak meletakkan perantaraan antara hamba kita dengan Tuhan. Tak ada perantaraan. Satu orang yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak perlu pergi jumpa mufti ke, jumpa ustaz ke, tak perlu. Dia boleh terus dengan Tuhan. Cuma dia hanya perlu tahu
ajaran Islam itu macam mana. Dia boleh sembahyang, kalau dia melakukan dosa, dia tak perlu pergi istihar dosa dia supaya semua orang tahu saya berdosa. Islam tak suruh, bahkan Islam suruh satu orang menutup kesalahan diri dia supaya dia tidak malu di hadapan orang. Tetapi repent, suruh dia bertaubat dengan Tuhan. Dia tak perlu datang, tak ada dalam Islam confession, pengakuan di hadapan orang agama bahawasanya saya berdosa, apa patut saya buat. Kalau dia kata saya berdosa, orang agama hanya akan kata awak bertaubat. Tak ada awak kena bayar duit kepada saya, awak kena pi buat satu benda semua orang tahu, kena bayar dosa awak. Dalam Islam tak ada. Dalam Islam immediately siapa yang berdosa, dia mohon keampunan dengan Tuhan. So agama memberikan peluang semua orang berhubung dengan Tuhan dan balik kepada Tuhan. Dan Islam mengajar satu perkara, iaitu perkara yang tidak boleh dilihat tetapi ia wujud. Dia panggil halawatul iman, the sweetness of iman. Iman itu terasa manis di dalam diri seseorang. Apabila seseorang percaya pada Tuhan dan ajaran Tuhan, apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang Nabi ajar, dia akan merasai bagaimana suatu keajaiban, nikmat di dalam diri dia. Dan ini diajar dalam agama. So, kalau orang nak datang masuk Islam ataupun orang nak mengenali Islam, dia tak perlu datang, oh tu ada mufti, kena pergi jumpa mufti baru boleh jadi orang baik. Tak. Mufti boleh bagi guideline. I only can tell you what is the teaching of Islam. Apa dia ajaran Islam. Tapi agama tak pernah kata saya mufti lebih baik daripada orang bawah. Tak. Agama kata siapa yang dekat dengan Tuhan. Mungkin orang tu, orang biasa, dia lebih dekat dengan Tuhan, dia lebih baik pada saya. Jadi Islam mementingkan soal menghubungkan kita dengan Tuhan dan memberi peluang kepada semua orang untuk kembali kepada Tuhan. Okey, terima kasih banyak. Dia orang bersiap untuk makan. Nak makan, ada lagi 20 minit. Penganjur mana? Habis dah? Untuk ni. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih, Tok. Yang berbahagia Timbalan Yang Dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, Dr. Haji Hazman bin Hassan. Yang berbahagia Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, Tuan Haji Muhammad Nazim bin Muhammad Noor. Yang berbahagia Sahibus Samah Profesor Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Yang dikasihi Yang Dipertua Ikram Negeri Perlis, Profesor Madya Dr. Syahril Rizal bin Kasjo. Yang dihormati Encik Muhammad Azmir bin Encik Muhammad Syukri, Assistant Vice President Branch H Family Agency Takaful Ikhlas Family Berhad. Yang berusaha sahabat saya, pengurus Hidayah Center Foundation Perlis, Ustaz Abdul Aziz bin Mizan, dan seterusnya Wakil Polis Diraja Malaysia Negeri Perlis. Jadi dan seterusnya tak lupakan juga yang dialu-alukan jemputan kita pada hari ini, saudara-saudara Muslim kita yang mu'alaf, revert, dan juga rakan-rakan kita yang bukan Islam di atas jemputan kita pada hari ini. Jadi saya mewakili Hidayah Center Foundation ingin mengucapkan ribuan, mungkin juga jutaan terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi datang dan juga mendukung dan menyumbang kepada program Majlis Iftar Amal Hidayah Center Perlis kali ketiga pada tahun ini. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, datuk tuan-tuan, perempuan,
majlis iftar perdana atau majlis iftar amal yang dilaksanakan oleh Hidayah Center ni sebenarnya dijalankan hampir seluruh Malaysia. Dan pada hari ini saja kita adakan di Perlis dan juga beberapa negeri lain dan semalam kita adakan di Pulau Pinang dan juga di Taiping. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Hidayah Center Foundation adalah merupakan suatu organisasi dakwah di mana kerja yang dilakukan ialah berkongsi keindahan Islam melalui cara-cara yang harmoni dan juga berusaha untuk menghilangkan salah faham terhadap Islam oleh orang bukan Islam dan juga oleh orang Islam sendiri. Di samping itu juga Hidayah Center Foundation tidak lupa kerja yang dilakukan untuk memantapkan lagi, kita panggil sebagai memperkasakan saudara baru dan juga bersama-sama dengan orang-orang Islam daripada pelbagai pihak sama ada jabatan, agensi, NGO dan sebagainya untuk bersama-sama mengajak supaya mengamalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, iaitu mengajak orang kepada khair, iaitu mengajak orang kepada Islam, menegakkan perkara makruf dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi itulah kerja buat yang dilakukan oleh Hidayah Center pada setakat ini. Dan Hidayah Center Foundation yang ditubuhkan sejak 10 tahun, lebih daripada 10 tahun, iaitu 2012 dulu di bawah foundation, iaitu yayasan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Setakat ini oleh kerana Hidayah Center adalah merupakan pusat pengislaman, kita telah mempunyai rekod lebih daripada 4,000 orang yang telah pun berdaftar Islam di bawah Hidayah Center Foundation. Dan pada tahun lepas saja sebanyak hampir 1,000 orang yang telah pun berdaftar di bawah Hidayah Center Foundation. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, di bawah Hidayah Center juga kita telah menyantuni lebih daripada 10,000 orang mu'alaf di satu Malaysia. Dan pada tahun ini saja tak kurang daripada 4,000 orang yang berada di bawah naungan kita. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan yang bukan Islam juga, kita mengadakan kelas kepada yang bukan Islam. Jadi kemungkinan ada yang nak berminat untuk mengetahui Islam. Ini kan bukan bermaksud untuk masuk Islam, tak. Untuk kita mengetahui lebih detail, lebih terperinci tentang Islam, bolehlah hubungi staf-staf di Hidayah Center, sama ada Perlis ke manakah. Kita boleh maknanya mengadakan kelas secara bersemukalah untuk menerangkan tentang Islam. Dan kita juga membuka peluang kepada ribut-ribut kita untuk belajar. Kita menggalakkan supaya belajar, supaya memantapkan lagi kefahaman kita tentang Islam lah. Jadi saya tak nak bercakap panjang dalam masa yang agak suntuk ni. Jadi sekali lagi saya nak mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada tuan-tuan puan-puan yang mulia kerana sudi bersama dengan Hidayah Center. Dan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati kita semua. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.